وعلى آله وصحبه إن الله مغفور ورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Itu Nawal ni. Banat cuba baca matan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Baik, pembatal wuduk itu ada 4 perkara, yakni al-khariju min ahadis sabilaini min al-qubuli wad-duburi rihun aw ghairuhu illa al-maniyu. Keluarnya daripada dua jalan. Satu daripada 2 jalan, daripada qubul, saluran depan, dan dubur, daripada belakang. Apa yang keluar tu? Rihun. Apa terih tu? Angin. Saya ulang sekali lagi. Min ihdas sabilain. Daripada satu daripada 2 jalan. Sama ada depan ataupun belakang. Rihun. Rih. Angin. Timbul soalan. Buat soalan teruslah. Kalau angin keluar daripada depan, batal ke tidak? Batal lah. Tu yang kita sebut tu. Satu daripada 2 jalan, sama ada depan ataupun belakang. Kubul ataupun depan ataupun belakang. Kubul ataupun dubur. Rih. Awairuhu ataupun selain daripada rih. Hu tu dhamir, marji'ul dhamir, kembali pada rih. Ataupun selain daripada angin. Illa mani. Melainkan air mani. Saluran depan ada 4 yang akan keluar. Cairannya. Apa dia? Air kencing, air mazi, air wadi, dan juga air mani. Daripada 4 ini, 3 itu najis, 1 tidak najis. Air kencing maklum. Air mazi adalah air yang keluar daripada kemuncaknya syahwat. Apabila berada dalam kemuncak syahwat, maka air mazi itu keluar. Ada setengah orang kuat, banyak. Ada setengah orang tak keluar pun. Ada pun wadi, air yang keluar, cairan yang keluar dikarenakan kerja yang berat. Orang kalau kerja berat, angkat berat, pindah rumah, angkat lemari, angkat tongges, buat kerja berat, maka sering akan keluar air wadi. Cairan yang mana lendiran, dia tidak memancut. Air kencing kalau keluar memancut. Kalau air mazi dengan air wadi, dia tidak, dia meleleh saja. Kalau air mazi tadi ketika kemuncak syahwat, ada pewadi ni ketika mana badan terlalu penat dengan kerja-kerja yang beban, mengangkat beban, maka sering keluar air wadi. Illa mani, melainkan air mani. Air mani ni pula dia tidak memancut tetapi menembak. Dia tidak memancut macam air kencing, tetapi memancut ataupun menembak ni itu ada peringkat dia, terdafuk, jadi menembak, meletup. Maka air mani ni tidak najis. Kalau terkena pada pakaian, masih sah lagi untuk dibuat pakai untuk aurat, untuk solat. Baik, tetapi keluarnya kesemuan itu batal wuduk dengan air mani.
Sungguh pun wuduk itu tidak batal dengan keluar air mani, tetapi ianya berhadapan besar. Nak buat apa pun tak boleh. Nak solat tak boleh. Nak solat tak boleh. Nak sentuh Quran tak boleh. Nak baca Quran tak boleh. Nak iktikaf pun tak boleh sebab ada besar. Jadi ada besar itu terangkat dengan mandi wajib, mandi janabah. Asani zawalul aqli bin naumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Yang keduanya hilang akal. Hilang akal dengan sebab apa? Dengan sebab tidur ataupun selain daripada tidur. Maksudnya hilang akal lah. Dengan apa cara pun. Sama ada tidur ataupun seumpamanya ataupun selain daripada tidur. Illa melainkan nauma qa'idin, tidur yang tidur duduk. Tidur duduk mumakkinin maq'adahu minal ard, yang mana tetap papan punggungnya itu di atas bumi. Bermakna punggung tu duduk sama ada atas bumi ataupun apa sajalah. Begitu juga duduk atas kerusi. Kalau saya duduk atas kerusi ini, saya tertidur. Saya pun jaga. Maka boleh teruskan solat sebab wuduk tak batal. Setengah-setengah para salaf, para salihin dahulunya, mereka solat subuh dengan menggunakan wuduk solat maghrib, isyak sampai ke subuh. Tak batal. Tak tidur ke? Tidur, tetapi tidur duduk. Tidur duduk. Begitulah kelebihan mendengar khutbah pada hari Jumaat. Boleh tidur dan tak batal wuduk dan terus sembahyang. Tapi sampai bila nak begitu terus tidur, Ada satu kisah, ini orang buat cerita lah ni ya. Seorang pemuda masuk masjid nak sembahyang Jumaat. Maka lepas sembahyang Jumaat tu dia pun gelisahlah. Tak sah ni Jumaat macam ni. Pelik ni amalan orang-orang kat sini. Kerana apa? Kerana mereka buat Jumaat tanpa membaca khutbah. Ini kena lapor ke pihak atasan ni. Macam mana di tempat ini sembahyang Jumaat tak baca khutbah. Bertegurlah pengurusi. Kenapa pengurusi? Pak Imam di sini amalannya Jumaat tak baca khutbah. Dan dia orang bertegur, aku lihat engkau daripada masuk sampailah nak solat tidur terus. Memang khutbah tak ada. Jadi dari hidup dia tak ada khutbah. Sebab khutbah berlalu tanpa didengari. Jadi tidur tetap punggung tak apa. Ada pun tidur berdiri. Tidur duduk tapi duduk yang terangkat punggung sebelah. Contohnya dia angkat kaki sebelah. Macam orang duduk kat warung lah, angkat kaki sebelah. Ataupun makan bertenggong seperti makan sunnah Nabi tu kan, angkat kaki sebelah tu. Maka kalau tidur seperti itu, sama tidur berdiri, terlentang, berbaring, ataupun dia tidur kat tepi bucu dinding ni, dia lekatkan punggung dekat dinding tu, betul-betul masuk celah tu, pun batal juga. Batal juga. Melainkan kalau seorang itu dia tidur, ada seorang yang adil, siqah, yang dipercayai, ianya memberitahu, wuduk kamu batal. Maka wuduk kita batal. Kerana apa? Kerana kita kena berpegang pada kata-kata orang yang adil itu. Siapakah orang yang adil itu? Orang yang adil itu adalah orang yang tidak melakukan dosa besar walaupun sekali, dan tidak mengekalkan dosa kecil berterusan, dan dilihat amalan taatnya melebihi, mendominasi daripada amalan keburukan dia, maksiat dia. Maka itu takrifnya adil. Jadi orang adil ni, dia punya kata-katanya boleh dipegang, untuk jadi saksi
pernikahan, untuk jadi wali, menikahkan, untuk jadi saksi melihat anak bulan, untuk dipegang kata-katanya seperti mana tadi. Jadi kalaulah orang yang adil, orang yang maksum, contohnya dia tidur, duduk, lepas tu sebelah dia tu Nabi Isa. Nabi Isa kan masih ada lagi, ya. Nabi Isa turun tengok, wuduk batal, maka wajib kita berpegang pada kata-kata orang yang adil, orang yang maksum ataupun orang yang adil. Di sisi kita orang adil, maka peganglah kata-kata dia, wuduk kita batal dan wuduk semula. Tetapi kalaulah kawan kita yang kita tengok level fiqah dia pun, keadilan dia pun sama dengan kita juga. Waktu nakal sama-sama, kalau warak sama-sama. Satu kelas, satu guru, satu bumbung, tapi kalau nakal pun satu motor juga bergerak. Maka kita kata, aku tak percaya cakap kau, tak apa, tinggalkan pendakwaan kawan kita itu, sebab kita lihat dia punya keadilan tu diragukan. Seterusnya, as-salis, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini min ghairi ha'il. Bertemunya dua kulit. Ingat, sebelum terlupa kita bicara tentang mazhab Asy-Syafi'i, mazhab tempatan kita Nusantara ni khususnya. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini min ghairi ha'il. Bagi banat, cuba perhatikan, basyaratai itu i'rabnya sebagai apa? I'rabnya sebagai apa? Kenapa dia baca basyaratai? Apa dia? Sebelum mudhaf apa dia? Iltiqa'u tu, iltiqa'u basyaratai. Basyaratai jadi apa? Mudhafun ilaih. Kemudian dia juga jadi apa? Dia mudhaf, rajulin mudhafun ilaih. Ingat, apabila kalimah itu isimnya musanna, maka hendaklah nun tu dibuang. Basyaratai ini hazaf nun dia, hazaf nun dia. Ini baca basyaratai rajulin. Wa imra'atin kabiraini, apabila bertemunya dua kulit lelaki dan juga dengan perempuan yang kabirain. Dua kulit lelaki dan perempuan yang besar. Dua kulit perempuan lelaki yang dah besar. Min ghairi ha'il, tanpa dengan daripada tanpa berlapis. Tidak berlapis. Kalau berlapis tak ada masalah, walaupun berlapis dengan selembut senipis tisu sekalipun, sentuh tak batal. Sentuh tak batal. Sebut di sini adalah kulit. Keluar daripada masalah kulit, apa dia? Gigi. Jadi kalau suami itu nak pergi kerja, cium gigi isteri dia, tak batal lah. Ataupun cium di umbun-umbun, di rambutnya, tak batal. Usap kepala suami isteri dia tu. Abang pergi kerja dulu je. Ingat, atas atap rumah kita ni ada syaitan. Kalau abang keluar nanti, janganlah ikut cakap syaitan tu. Kalau rasa nak WhatsApp, janganlah WhatsApp. Itu adalah bisikan syaitan. Sabit kan dalam hadis. Ada seorang lelaki itu keluar dari rumah, ada syaitan duduk atas rumah tu. Ada lelaki keluar saja, dia pun hasutlah isteri itu, macam-macam cerita. Tetapi bila suami itu balik, tenang-tenang saja, ombak pun tak ada. Tetapi kalau suami tak ada, tsunami pula, macam-macam. Jadi bacalah banyak auzubillahi minasyaitonir rajim, minta lindung. Jadi bertemu kulit dua lelaki perempuan tanpa berlapis, batal. Walaupun suami isteri sekalipun. Walaupun suami isteri sekalipun. Bagaimanakah isunya tentang
jemaah kita yang melakukan haji dan umrah, khususnya di tempat tawaf. Kalau di hotel masih boleh dijaga juga. Ketika mana keluar-keluar cek tasbih, minyak wangi, makan aiskrim kat Mekah tu pun masih lagi boleh dikawal. Tetapi kalau di tempat tawaf ni payah nak kawal. Dan syaratnya tawaf itu mesti nak keadaan bersuci. Berbeza dengan sa'i. Sa'i tak ada wuduk pun boleh-boleh saja. Dalam masalah ini, pada tahun 70-an, 80-an, awal 90-an, jemaah haji itu diajar oleh tabung haji untuk bertaklid dengan mazhab lain seperti Maliki, Hanafi. Belajarlah kita. Saya dulu pun ketika di Yaman, ada seorang sahabat itu, dia orang Sudan. Orang Sudan ni mazhab Maliki. Maka sebelum saya pergi haji, saya minta dia ajar saja cara berwuduk, fiqh dan mazhab Maliki, dan pembatalnya. Belajar wuduk dan pembatalnya sekali. Sebab apa? Sebab kita nak, sebab diharuskan mazhab Syafi'i ini, kita penganutnya, pengamalnya mazhab Syafi'i, bertaklid mazhab lain harus, tak ada masalah bab ni. Rupanya Maliki ni dia sama dengan kita, tetapi ada penambahannya pada menyapu kepala. Dia wajib menyapu seluruh kepalanya. Seluruh kepalanya. Dan menggosok-gosokkan, sunnah. Bagi kita sunat gosok-gosok, tapi mazhab Maliki dia kena gosok. Dan juga muzakarah juga mengenai daripada masyayikh tentang mazhab Hanafi. Itu Maliki ni, Hanafi pula. Hanafi ni 1/3 kepala tu, ataupun 1/4 kepala tu hendak disapu waktu berwuduk tu. Dan berkomor-komor dan masukkan air ke hidung. Itu mazhab Hanafi. Dia kalau mazhab Maliki, kita sentuh laki perempuan tak batal, melainkan dengan syahwat. Tetapi mazhab Hanafi ni pula, ada syahwat, kata syahwat tak batal juga. Mazhab Hanafi sentuh batal. Rupa-rupanya orang-orang pondok, tok guru dah lama dah. Maksudnya apa? Daripada dulu lagi tidak bertaklid pada mana-mana mazhab. Mengekalkan sahaja wuduknya dalam mazhab Syafi'i. Tetapi berpegang pada pendapat yang dhaif, qil yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, sentuh laki perempuan tak batal. Sekarang ni setelah mungkin muzakarah berlaku muzakarah antara pihak atasan, pihak tabung haji dan JAKIM dan sebagainya, maka mereka pun buat keputusan bahawa wuduklah saja macam mazhab Syafi'i. Maka berpegang pendapat yang qil, yang lemah, di sana sajalah. Ketika mana kita di Mekah, bahawa sentuh laki perempuan tak batal. Sebab itu dah sekarang tak ada lagi khusus haji sentuh bab perkara ni. Kata tuan-tuan ambil saja wuduk mazhab Syafi'i, lepas tu sentuh siapa menyentuh, siapa yang kena sentuh, jangan dipikir-pikirkan sangat. Terus saja tawaf macam biasa. Bukan sengaja mencari tangan orang perempuan pegang, tetapi tersentuh ataupun disentuh, tersentuh ataupun disentuh, maka tidak membatalkan, kerana berpegang pada pendapat yang kedua, pendapat yang lemah, dan diamalkan untuk di sana. Dia masalah fiqh ni, kalau dhaif boleh amal sendiri-sendiri. Tetapi kalau tuan-tuan besok lusa jadi mufti, maka hendaklah berfatwa dengan pendapat yang sahih, yang rajih, yang kuat. Itu kalau dia mufti lah. Tetapi kalau ada kelayakan mufti. Tapi di YouTube, memang di Facebook memang banyak mufti. Mufti ni jangan jadi. Sebab mufti ni nampaknya mendekatkan diri ke jurang neraka saja. Lebih baik diam saja. Sebab itu Imam Luqman Al-Hakim berkata, kalaulah bercakap yang baik itu bagaikan perak, diam itu bagaikan emas. Man somata naja, siapa diam berjaya. Jadi jangan tulis apa-apa dalam Facebook tu, baca tak apalah, tetapi daripada baca Facebook berjam-jam, lebih baik baca Quran. Duduk hafal Quran. Satu hari dapat 2 baris, kita orang awam 2 baris pun, oh cantik sangatlah. Kalau satu hari 2 baris. Kalau 10 hari dah 20 baris. Bermakna dah satu pipi, satu muka surat tu lebih. Satu muka surat setengah dah tu. Kalau setahun
Oh, Masya Allah. Amat baik sangat. Seterusnya, jadi kalau bertemu laki perempuan ini yang sudah murahik, ini orang yang dah hampir-hampir baligh, ya, bermakna 11-12 tahun tu jangan disentuh lagi lah budak tu. Kalau sentuh batal. Dan Rabi', yang keempatnya maslul qubul adami atau khalaqati duburihi bi batni rahati atau butunil asabi'. Menyentuh kubul anak Adam. Sebut saja anak Adam, tak kira laki atau perempuan, sentuh batal. Atau khalaqati duburihi, ataupun khalaqah duburnya. Dubur belakang tu, bulatan itu, bi batni rahah, ataupun dengan apa? Dengan tapak tangan ni. Au butunil asabi', dan juga perut anak jari. Jadi kalau kita ini zakar anak kita isteri sibuk, sibuk dengan Facebook, dia kata, bang tolong tu basuhkan, cucikan anak tu, anak laki kita. Jadi kita pun pegang, sentuh, batal lah wuduk kita. Kita pun dah wuduk dah ni, nak pergi semayang, isteri minta tolonglah sibukkan budak tu, sentuh dengan tapak tangan dan perut, jadi batal. Sama ada kemaluan orang ataupun diri sendiri, batal. Batal. Timbul masalah. Bila dah kata tapak tangan tu, mana ni tapak tangan tapak tangan, perut jari ni. Bermakna kalau lah pegang di sini tak batal, ujung jari tak batal. Kita ke mana kepit ni, istilah ni kepit ni kencing, batal tak? Tak batal. Kencing batal lah. Kencing. Si Mamat ni dia kencing, dia kepit ni, batal tak batal? Batal lah. Sebab apa batal? Batal sebab kencing. Bukan batal sebab sentuh. Sentuh memang dia kepit begini, tak kena kan? Jadi kalau pegang begini memang tak batal. Kalau tak kencing, kalau perkencing batal sebab kencing. Itu ilghat. Teka-teki dalam bab fiqh. Ulama-ulama pun sengaja sering buat teka-teki dalam bab-bab masalah seperti ini. Seperti soalan apa? Batalnya solat orang di masjid, batallah juga orang solat di rumah. Itu masalah Jumaat tu. Apakah dia solat yang mana, dalam keadaan apakah solat yang mana duduknya tasyahud itu 4 kali? Ada kali ni kita duduk tasyahud sampai 4 kali. Bilakah imam khatib Aidil Adha, setelah habisnya khutbah, masyarakat pun tangkap dan sembelih dia buat korban? Itu macam mana masalah tu? Itu antara teka-teki dalam bab fiqh. Nampak macam kelakar, tetapi itu hakikat hukum tu. Baik, itu nanti kita cerita kemudian. Seterusnya, kalau ada soalan boleh tanya . Kita ni bukan dalam di TV3 ni, kita santai. Fiqh ni kan santai. Tuan-tuan nak tanya boleh tanya. Tak apa, saya izinkan. Mungkin setengah guru tak izinkan dia mengajar tu bertanya. Tapi dalam bab fiqh seperti ini, kalau tuan-tuan nak tanya, saya izinkan tanya. Dan orang belakang sana boleh apa? Boleh tulis dan hantar ke depan lah soalan-soalan kertas, hantar ke sini. Saya akan tu jawablah berkaitan dengan apa yang kita belajar ni lah, supaya tak membuang masa untuk menjajah soalan jawapan yang lain. Contoh, kita belajar bab wudu, pembatal wudu. Tiba-tiba soalan keluar, apakah hukumnya mengundi? Jauh biasa tu. Apa sahaja? Pilihan raya pun dah habis dah. Ceritalah bab wuduk, bab fiqh ni. Ni cerita bab apakah hukum mengundi. Tanya benda yang sedang dipelajari ni. Baik, terus. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Apabila batalnya
wuduk, maka haramlah 4 perkara. As-salatu, wat-tawafu, wal masul mushafi wa hamluhu. Solat haram, tawaf pun haram, menyentuh mushaf di sisi mazhab Syafi'i pun haram. Menyentuh mushaf tu. Mushaf ni orang Melayu sebut Al-Quran. Buat catatan tu sikit. Kalau bahasa Arab kata mushaf, maksudnya buku ataupun kitab yang dibukukan, maka dalamnya ayat Quran, maka dipanggil mushaf. Orang Melayu terus tak sebut mushaf, sebut Quran sebut. Kita fahamlah itu maksud mushaf. Dia sentuh, walaupun dengan berlapis. Benar, kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mereka boleh berlapis. Saya lihat sahabat saya, dia hafaz Quran, hafiz Quran di Pakistan. Lepas saya dia belajar kat Yaman, dia pula mengajar, beritahu kawan dia, tak apa, tak ada wuduk, tapi kita boleh berlapis. Saya tanya si saya pun, dia belajar di Pakistan, orang sana berlapis, pegang Quran, mushaf tu. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Melapis pun hukumnya haram. Kerana apa? Kerana melihat perbuatan kita. Kita yang ambil benda tu, letak gitu, perbuatan kita. Seperti mana? Contoh, semut. Habis jatuh dalam minuman, dia antara binatang yang tidak mengalir darahnya. Seperti cicak, lipan, kalajengking, Jadi kita buang saja, dia jatuh dengan sendirinya. Kalau jatuh, kita buang, minumlah airnya. Kacau-kacau, kopi pekat itu, tarik keluar, cicak seekor. Buang cicak, minum air. Tentang masalah lawyer, itu tekak kita. Masalah hukumnya harus boleh minum balik. Dah lah, tak minum, bagi orang lagi. Ni, minum. Berkat-berkat. Dia sendiri tak minum. Jadi tetapi kalau kita ambil semut tu, kita cempak sendiri dengan perbuatan kita, cempak, sekarang hukumnya haram. Bangkai yang tidak mengalir darahnya itu dimaafkan kalau jatuh dalam cairan santan kita, lemak kita. Kan kadang-kadang kita buka kuah kita, buka-bukanya ada lipas, ambil lipas, buang, makan kuahnya. Nengok macam tangan sotong, perhati-perhati, ekor cicak rupanya. Jadi macam mana tu? Buang ekor cicak, makan mie-nya, tak ada masalah. Masalah lawyer itu hak kita, tekak kita tu. Jadi kalau kita ambil semut itu, cempak sendiri dalam air, sekarang hukumnya haram. Begitu juga kita ambil tisu, lapis, pegang mushaf, maka hukumnya haram. Di sisi mazhab Syafi'i. Kita belajar satu mazhab dulu, nantilah alim sikit, nanti bolehlah bicara tentang mazhab orang lain. Tapi luluskan dulu mazhab Syafi'i. Supaya apa? Supaya kita beriringan dengan masyarakat tempatan. Menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Hu tu dhamir tu kembali kepada apa? Mushaf tu, dan membawa Al-Quran tu, mushaf. Jadi contoh, seorang tu ada bawa beg, orang perempuan bawa beg. Kadang-kadang ada cimai mata, ada getah rambut dia tu, ada mushaf. Maka hendaklah dibawa Al-Quran, bawa beg ni itu, sama ada dia semata-mata bawa ataupun bawa selain daripada Al-Quran tu, mushaf. Bawalah walaupun ada jarum sebatang pun, jarum sebatang dibawa. Niat bawa jarum. Ataupun getah rambut tu, ataupun cimai mata kita tu. Ada kitab fiqh dan sebagainya, niat bawa kitab fiqh. Kalau tak ada kitab fiqh yang ada rokok dalam tu, niat bawa rokok, bawa vape. Jangan niat bawa mushaf. Tapi kalau bawa mushaf, hukumnya haram. Sebab apa? Tidak boleh menanggung mushaf. Begitu dekat atas meja ni contohnya. Atas meja ni ada mushaf saja, Quran saja. Kita pun alih. Tujuan apa? Nak alihkan Quran. Hukumnya haram. Tetapi dalam meja ni ada kotak rokok, ada tisu, ada handphone, ada. Maka kalau kita angkat ni, kita alihkan meja, maka niat untuk mengalihkan tempat cermin mata kita, air kita, kitab dan sebagainya. Bukannya mengingat untuk mengalihkan Al-Quran. Itu tentang membawa Quran, menanggung Al-Quran.
Beri perhatian ya kepada bicara ini. Jadi batal wudu haram 4 perkara. Yang kedua pula, wa yahrumu 'ala junubi sittatu asya', haram ke atas orang yang berjanabah 6 perkara. Fahamkan 6 ni ya. Sebab nanti ada terkait dengan bawah tu pula mengenai orang haid dan nifas. Jadi 6 perkara tu apa dia? As-salah, at-tawafu wa mushafi wa hamluhu. 4 perkara seperti di atas tadi. Tambah 2 lagi, wa lubthu fil masjid. Apa maksud lubthu fil masjid? Diam, yakni menetap dalam masjid. Bagi orang yang berjenabah hukumnya haram. Jelas? Saya tekan sekali lagi bahawa orang yang berjenabah duduk dalam masjid hukumnya haram. Tetapi kalau orang yang berjenabah dia lalu sahaja, haram tidak, makruh pun tidak. Haram tidak, makruh pun tidak bagi orang yang berjenabah. Tapi menetap hukumnya haram. Seterusnya, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran haram. Tetapi kalau dia wa qiraatul Quran biqasdil Quran, dengan niat membaca Quran, yakni niat tilawah, niat qiraah, nak baca Quran, hukumnya haram. Tapi kalau dibaca Quran itu dengan niat zikir, contohnya dia dah memang daripada anak dara sampai ketua, daripada budak belum balik sampai dah balik, sampai dah jadi nenek pun terus membaca amalan la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, jadikan zikir harian dia, maka itu tidak haram, sedangkan itu daripada potongan ayat Quran. Jelas? Itu. Begitu juga seorang ustazah dijemput untuk membaca, membawa majlis tahlil, sedangkan ustazah itu dalam keadaan haid, maka dia berkata Al-Fatihah. Dia bukan niat nak membaca, tetapi niatkan zikir. Ataupun orang yang kena rasukan jin, dia kena baca ayat-ayat ruqyah, maka niat bahawa nak mendinding diri, niat zikir, mendinding diri, itu tak mengapa. Begitu juga doa, contoh doa naik kenderaan, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, itu ayat Al-Quran. Niatkan doa, tak ada masalah. Seorang ustazah mengajar, datangkan dalil. Dia bukan nak qiraah, bukan nak musabaqah, bukan nak tilawah, tetapi datangkan dalil sebagai hujah, pun tak ada masalah, tak dikatakan haram. Anak dia masuk rumah, balik-balik tak masuk, tak beri salam pun, maka dia pun sebut udkhulu bisalam, maka potongan Al-Quran. Kalau begitu haram ke tak haram? Kerana apa? Sebab dia menegur. Menegur. Yang dikatakan haram itu apa dia? Membaca Quran biqasdil Quran, membaca Quran dengan niat nak membaca Quran, itu haram. Jelas. Jadi kalau ustazah itu dia berceramah Quran, itu tak, dia mendatangkan dalil, hujah. Jadi satu je, apa dia? Niat nak membaca Quran baru dikatakan haram. Kalau orang ada rasukan jin ataupun membaca wirid-wirid, zikir-zikir harian yang telah dia mendapat sanad pada gurunya, maka boleh di sisi mazhab Syafi'i, tak ada masalah, boleh untuk membacanya dengan niat zikir ataupun meninding diri. Dan bagi hafizah pula, macam mana mereka nak menghafal Quran? Mereka tidak boleh membaca bacaan sabak. Bacaan sabak ni bacaan baru, tetapi mereka mengulangkan bacaan yang lama. Para sahabat ataupun mu'talah di segi nama dia, istilah orang menghafal Quran ni. Maka dia pun niat nak menjaga Al-Quran, menjaga hafazan, maka itu diharuskan, dibolehkan. Yang tak boleh bacaan baru, sabak tu tak boleh, hukumnya haram. Jadi bagi mereka-mereka pelajar hafizah ini, bila waktu uzurnya mereka hanya mulang saja, mantapkan bacaan saja. Adakah dikira haram membaca Al-Quran dalam hati? Tidak. Yang dia kata membaca itu seperti mana membaca ayat di ayat-ayat yang diwajibkan 6.
bacaan yang wajib dibaca dalam solat. Bacaan tu nak dikeluarkan hurufnya dan dengar dengan telinga. Boleh kata membaca. Kalau seorang tu baca Fatihah dalam hati, tak sah Fatihah dia. Tak sah solat. Tak sah Fatihah, tak sah solat. Begitu juga kalau seorang itu membaca Quran dalam keadaan haid dan nifas, dalam keadaan berjenabah, maka tak haram. Sebab apa? Dia baca dalam hati saja. Yang dikatakan baca kena ke sinilah sampai keluarkan suara. Itulah yang menyebabkan haramnya di situ. Jadi kalau baca dalam hati boleh juga. Hafizah tu dia baca badan negak lah, bergerak badan ni. Kenapa? Supaya nak elakkan tidur. Kalau diam saja tidurlah tu. Macam orang belajar kan, kalau diam saja tidur tak dia? Tidur. Tapi nak gerak-gerak pula kurang adabnya dalam belajar. Tapi budak menghafal Quran dia memang kena gerak. Memang kena gerak. Jadi dia uzur, dia pun baca dalam hati saja. Boleh, tak dikatakan membaca Quran. Tetapi bagi pelajar itu nak pegang pada pendapat mengatakan boleh kita membaca dia, menyebutnya dengan suara dan dikuatkan, tetapi dengan niat apa? Menjaga, memelihara Quran. Ataupun wirid, wirid. Pelajar Quran ini, pelajar hafizah ni, dia jadi Quran sebagai wirid dia harian. Matannya, kalau Jawa kata lalaran, matan tu diulang terus. Matan Quran ni begitu, hadis begitu, untuk jaga hafalan. Saya baik. Kalau disimpan di luar, simpan luar takut hilang, boleh bawa. Tapi dengan syaratnya dibungkus, ditutup. Begitu juga apa sajalah. Macam cincin kita ada nama Nabi, nama malaikat, nama orang atas, ulama kata nama orang soleh pun, ulama pun. Maka kalau ada ayat Quran di situ, kita pun boleh terbalikkan, genggam. Atau masuk dalam mulut. Puas juga masuk dalam mulut tu. Atau kalau ada kocik, masuk kocik, zip. Atau kalau lelaki, kepala kain ni, angkat sikit, gulung semula dalam tu. Paling tidak apa kita genggam. Kau simpan luar, hilang. Maka kita pun takut kitab kita dihilang. Lebih-lebih lagi dekat negara luar. Kena negara luar sekarang isunya membakar Quran ni kerja dia. Yang kita pun bawa masuk, tapi bungkus. Alasannya apa? Sebab takut mudarat atau hilang sebagainya. Tak ada masalah. Hatta kita bukan kata Quran saja, kita agama pun begitu juga, tak boleh masuk tandas, melainkan ada alasan yang menyebabkan kita terpaksa bawa masuk. Sebab itu kita kalau bermusafir ni, sunnahnya 3 orang. Sunnah 3 orang. Sebab apa? Antaranya sukarlah kita kalau sejak di airport tu, kalau jalan seorang tu, beg besar-besar tu pun masuk toilet juga. Tak tahulah nanti nak cangkung kat mana, tak tahulah. Beg dah besar sangat tu. Dengan beg galasnya lagi. Beg besar lagi masuk. Walaupun kat airport CCTV ada, tapi pencuri itu lebih pintar daripada CCTV. Dia pun dah khusus dah cara macam mana nak mencuri ni. Yang orang nak mencuri, dia belajar dululah, berlatih. Barulah dapat kemahiran. Dapat kemahiran boleh pencuri. Macam nak ambil handphone kan. Dan kocok orang macam cara dia, berlatih dulu ambil sabun dalam baldi. Sabun tu letak. Kalau dapat tangkat tu, mana dah pick up tu. Jadi kalau belanggar orang, selup dapat. Ustaz pula mengajarnya. Nanti ada pula banyak tukang. Buat apa tu? Ambil sabun Ustaz. Ambil apa? Buat apa sabun? Jelas. Sekarang masuk yang ketiga ni, haram dengan sebab haid termasuk nifas buat catatan di situ, termasuk nifas juga. Haram dengan sebab haid itu 10 perkara. As-salatu, at-tawafu, wa muslim mushafi, wa hamlu wa lubthul masjidi. Menetap dalam masjid haram bagi orang haid dan nifas. Nampak tak? Sebab apa? Sebab ada kekeliruan di sini.
Kelirunya apa? Sebab ada juga suara mengatakan boleh orang perempuan duduk dalam masjid walaupun haid. Kerana apa? Zaman kita dah moden. Kita boleh pakai pad rapat-rapat, ketat dan takkan menitis dalam masjid itu. Baik, kalau sebut tentang masalah menitis, ini masalah lalu, bukan masalah menetap. Jelas? Kan ada dengar kan? Kata, tak apa perempuan sekarang ni boleh duduk masjid. Sebab tak menitis punya dah. Sekarang dah ketat, dah pad dia cantik. Okey. Macam-macam fashion ada kan benda tu. Yang tampak kat seluar lah, yang lekat depan sampai belakang, macam-macam ada. Bergantung pada darah seseorang tu. Takkan menitik. Masalah menitik, ini bawah tu ada tulis tu. Jadi menetap dalam masjid haram. Membaca Quran haram dengan niat membaca. Wasaumu, puasa haram. Wattalaq. Talaq ini kena pada lelaki. Walaupun tadi cerita tentang haid kan. Tetapi maksudnya haram di sini, haram bagi lelaki yang mentalakkan isteri dalam keadaan haid. Wal murur, ni masalah murur ni. Wal mururu fil masjid, lalu dalam masjid, in khafat talwisahu, ni pegang ni lalu dalam masjid jika takut menitik. Talwis itu menitik tu, mengotori masjid. Jelas? Yang atas tadi apa dia? Wal lubsul fil masjid, menetap dalam masjid kan haram. Kemudian lalu haram kalau jika takut menitik. Baik, kalau tak takut menitik boleh lalu tak? Boleh. Tapi hukumnya makruh. Orang jenabah macam jenabah. Lalu boleh tak lalu? Boleh. Tidak makruh dan tidak haram. Orang berjenabah lalu saja. Ada pun orang haid dan nifas, kalau takut menitik, hukumnya apa? Haram. Kalau tak takut menitis, apa hukumnya? Makruh. Ada pun orang berjenabah dan orang yang haid nifas menetap dalam masjid, hukumnya apa? Haram. Itu masalah lubus. Apa tu lubus? Menetap. Sama ada orang berjenabah ataupun orang haid ataupun nifas menetap dalam masjid, hukumnya haram. Perbezaannya adalah pada menitis, menitik. Kalaulah orang yang masuk ke masjid, masuk masjid takut lalu. Perbezaannya pada lalu dan takut menitis. Kalau takut menitis, maka hukumnya haram. Kalau tak takut menitik, hukumnya apa? Makruh. Dia tentang masalah lubus ini, dua-dua. Sama ada orang haid atau orang jenabah, hukumnya haram. Maka berlakulah kekiluran di situ. Di kalangan penuntut ilmu, mereka ada yang mengatakan bahawa tak mengapa perempuan boleh duduk dalam masjid. Kerana apa? Kerana kita tak takut menitik. Masalah menitik ini masalah lalu, bukan masalah menetap. Wal istimta'u bima baina surati wa rukbati, dan juga mengambil kesedapan. Pasangan suami isteri, istimta' ni mengambil kesedapan, keseronokan antara pusat dan lutut. Maka di sini hukumnya haram. Namun di situ ada komentar daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan tidak haram kalau bersentuh mengambil kesedapan antara pusat dan lutut. Yang tak boleh tu adalah bersama. Jatuh dan pergi itu haram. Itu sepakat. Kalau bersama sepakat. Ulama mengatakan itu haram. Tetapi tentang masalah pusat lutut ni bersentuhan, mengambil kesedapan di situ khilaf ulama. Jadi di sini Imam Nawawi menyebutkan, barang siapa rasa dia tu lemah imannya, jangan masuk zon larangan ini, pusat lutut. Jadi isteri itu dia ambil gincu, tulis kat atas pusat, tulis kat lutut dia no entry. No entry. Tetapi isteri pun, suami pun tak nampak dah tu. Itu masalah juga tu. Tulislah keliling teruslah. Lain merah. Kawasan larangan. Bagi orang yang lemah. Tapi bagi orang yang kuat, bagi orang seperti itu, dia boleh tahan iman dia kuat. Tak mengapa dia masuk ke larangan tu. Yang penting jangan terjun dalam pergi buta. Seterusnya, ada soalan?
Seterusnya, sebab-sebab tayamum itu 3. Asbabut tayamum salasa. Faqdul ma', ketiadaan air, al-marad, sakit, al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawan muhtaram. Ketiadaan air. Bila air tak ada boleh tayamum. Selalunya disebut ketiadaan air ni boleh tayamum ini sering berlaku apabila kita dalam keadaan musafir. Lebih-lebih lagi di tanah Arab sebahagiannya di Sahara memang tak ada air. Maka di kali itu kita akan bertayamum. Di sisi mazhab Syafi'i, bertayamum tu dengan debu tanah, bukan daripada debu-debu kapur atau abu-abu papan atau apa saja. Abu papan ke, abu besi ke, sawang-sawang ni ke, tak. Tetapi mazhab lain boleh. Mazhab Maliki contohnya. Kerana apa? Kerana pendapat mereka adalah semua benda yang ada di bumi ini asal daripada bawah, asal daripada tanah juga. Maka dia kata boleh. Mazhab Syafi'i tidak. Mesti daripada debu tanah. Tepung tak boleh. Bedak tak boleh. Kapur tak boleh. Mesti daripada debu tanah. Apabila tak ada air, boleh kita bertayamum. Wal marad, yang ni pula sakit. Walaupun ada air, tetapi air tak boleh digunakan pakai kerana takut mudarat. Sama ada bertambah sakit ataupun merosakkan anggota yang kena air itu, maka justru itu boleh kita bertayamum. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawan muhtaram, yang ini berhajat kepada haiwan yang dimuliakan, haiwan yang ada kehormatan sebab dahaga. Haiwan yang ada kehormatan ini apabila dia dahaga, kita boleh beri air pada dia dan kita bertayamum. Air betul-betul ada untuk tayamum, untuk apa? Untuk berwuduk. Tetapi datang pula kita ada beli lembu. Lembu ni pun nak minum juga. Lembu tu lembu yang ada kehormatan, maka beri makan minum lembu, kita bertayamum. Itu boleh. Jadi macam mana nak tahu binatang yang ada yang muhtaram ni, yang dihormati, yang ada kemuliaan ni? Haiwan kan banyak sangat, nak kira macam mana? Beginilah, jangan kira haiwan yang dihormati, kiralah haiwan yang tak dihormati. Yang tak dihormati itu ada 6 sahaja. Ini ulama sebut dalam kitab fiqh. Pertama apa dia? Dia kata haiwan muhtaram. Tengok dalam kitab tu kata li'atashi haiwan muhtaram. Berhajatnya kepada air itu, kehausan haiwan yang dimuliakan, haiwan yang ada kehormatan. Yang ghair muhtaram apa dia? Yang tidak dimuliakan, haiwan tidak dimuliakan. Ada 6. Pertama apa? Tarikus solah, orang yang meninggalkan solat. Itu termasuk haiwan. Kan kalau belajar mantik itu kan begitu. Apabila apa sahaja perkara yang melata di muka bumi itu dipanggil haiwan. Maksudnya perkara hayah, daripada hidup. Yang hidup. Haiwan itu daripada benda yang hayah, yang ada kehidupan. Termasuklah manusia. Dia tarikus solah, orang yang meninggalkan solat. Nampak tu? Kita pun kadang-kadang pun marah orang pun panggil apa? Natem. Haiwan betul dia ni. Janganlah marah, memang betul kita haiwan pun. Haiwan yang hidup ke bumi ni. Jadi, dan tak ada kemuliaan apa? Tarikus solah. Orang meninggalkan solat ni, darjat dia dah rendah sangat dah. Sampai kan, tidak dibenarkan. Maksudnya kita tak boleh, kita ada air untuk berwuduk. Tidak boleh bagi orang yang tinggalkan solat ni minum, kita pula bertayamum. Tak. Jadi kita tidak boleh bertayamum, melainkan guna air juga. Ni tentang si Mamat ni yang tak solat ni macam mana ni? Tak kesian ke dia? Dia tinggalkan solat. Tinggalkan solat. Orang tinggalkan solat ni runtuhkan apa? Runtuhkan tiang agama kan? Runtuhkan tiang agama. Jadi dosa besar tu runtuhkan tiang agama tu. Maka di situ kalau nak minum juga, baiklah suruh duduk bawah, kita pun basuh muka. Minumlah air tu, air mustakmal tu. Halal tu air mustakmal tu. Boleh minum ni. Cuma masalah basuh muka buang gitu. Itu pun nak minum juga ke? Nak cerita di sini bahawa orang tak ada kehormatan solat. Orang yang tinggalkan solat tidak ada kehormatan. Di sisi Allah pun Allah laknat dia. Wazani muhsan. Siapa tu zani muhsan ini? Orang yang sudah merasai nikmat pernikahan, nikmat bersama. Muhsan ni pada hasan ya. Hasna ni artinya apa? Dinding, binting.
dinding. Binti dia, orang dah ada dinding. Siapakah dinding seseorang lelaki itu? Isteri dia. Dia nak buat maksiat di luar, menzina di luar, tetapi dah ada dinding yang menghalang dia. Isteri tu. Dia pergi pada isteri dia sepatutnya. Tapi dia langkah isteri dia pergi cari yang haram. Ini panggil zani muhsan ni. Hukumnya apa? Kalau berzina ni. Hukumnya rejam sampai mati. Berbeza dengan si bujang. Bujang ni rotan. Sebat 100 kali. Ada pun orang yang sudah merasai nikmat pernikahan walaupun sekali, dia berzina juga, maka hukumnya zina mahsud, maka rejam sampai mati. Itu kalau yang boleh jalankan hukuman rejam sampai mati ni siapa dia? Yang boleh potong tangan bagi pencuri itu siapa dia? Kerajaan. Adapun ketua cawangan tak boleh, imam besar masjid tak boleh, mursyid tak boleh. Yang hanya boleh menjalankannya hukuman hudud ini adalah pemerintah. Dan yang keempatnya dan ketiga wal murtad, orang yang murtad daripada agama, itu termasuk pada haiwan yang tidak ada kehormatan. Murtad ni dikarenakan 3 perkara. Murtad sebab akidah, murtad sebab perbuatan, murtad sebab pertuturan, ucapan. Murtad kerana akidah seperti apa? Tak meyakini kehidupan setelah mati. Dalam diam-diamnya itu, tak percaya Allah Ta'ala. Sekarang, dah zaman TikTok, zaman moden media sosial sekarang ni, berani dah. Kutuk Allah, kata Allah, kutuk Nabi, kata Nabi. Ini segi zahir ni memang murtad lah. Kita hukum zahir je fiqh ni. Tak mencampur tentang ikhlas tak ikhlas, betul tak betul tu. Hukum zahir. Sebab itu kalau ada Nabi pernah pesan lintasan hati kan. Was-was, gangguan, bisikan. Kalau dia sini datang soalan tu, tapi kita pun menjawab juga. Pernah, selalu kan soal jawab dalam hati kan. Nak makan tak makan, tidur dululah. Tidur dulu. Lapar nak makan tak makan, tidur dululah. Ada suara-suara yang bermain di situ. Nak datang kuliah tidak, nak datang kuliah tak? Nanti minggu depan lah, dia begitu. Lalu tak datang, setahun tak datang. Siapa ciptakan langit? Kita pun beri jawapan lah, Allah. Ini berbual dalam diri ni. Siapa ciptakan bumi? Allah. Siapa ciptakan langit dan bumi, antara langit dan bumi? Allah. Siapa ciptakan Allah? Kalau timbul soalan seperti itu, maka minta tolong dengan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Orang kata, tinggal berapa hari lagi nak masuk Ramadan ni? Ramadan? Oh, iya ke? Dalam hati tu, Allah puasa pula tu. Kalau dah begitu tu, minta lindung cepat-cepat. A'udzu minasyaitonir rajim. Selalunya manakah nampak kegembiraan yang amat nyata? Datang Ramadan ke datang Syawal? Datang Syawal bermakna Ramadan tu berat untuk kita tu. Manakah lebih gembira? Semayang tamam ke semayang qasar? Semayang qasar lebih enak. Bermain kita lemah kan? Lemah kita. Lemah kita. Tapi jangan sampai sampai celaka betul lah. Payahnya hukum ni. Rimah lah. Jangan sampai begitulah. Kita tak nak kadang lintasan tu datang tu. Maka minta lindung segera. A'udzu minasyaitonir rajim. Dan banyakkan zikir dan bercampurlah dengan orang-orang soleh. Duduk dalam majlis ilmu, majlis taklim, majlis selawat, majlis zikir supaya nak elakkan daripada gangguan-gangguan seperti itu. Selalu orang seperti ini kalau duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, lepas tu nanti dia murung, datang seorang-seorang, duduk dah murung tu nanti, dia pun marilah dia buat hal-hal masing-masing. Hatinya sensitif. Orang kalau duduk seorang-seorang ni hati sensitif, lepas tu cepat murung. Dia murung. Lalu murung tu lah bahaya tu. Jadi orang kalau kita nampak keluarga kita, anak kita murung, duduk seorang-seorang, duduk kunci bilik, tak nak cakap dengan orang semua tu, makan pun cedok-cedok bawa masuk bilik, ajak berjalan. Keluarkan dia daripada kegelapan biliknya itu. Sebab orang yang seperti itu suka duduk tempat gelap.
Kadang-kadang mandi pun tak terurus, makan pun ikut dan dia. Orang seperti dia ajak berjalan. Bawa rehla pergi ke pantai, tenangkan psikologi dia tu. Secara psikologi dia menenangkan hati dia. Dan seterusnya wal kafirul harbi. Dan juga murtad tadi sebab akidah. Yang keduanya sebab perbuatan. Kalaulah kita ni sebenarnya bila kita tidak boleh jumpa orang tu menunduk kepala tu, melainkan ada tujuan untuk menghormati seperti mana anak dengan orang tuanya, orang tua murid dengan gurunya, dengan niat apa? Nak ambil berkat, bersalam, cium kucup. Dia kucup bukan hidu. Ada seorang hidu itu Tok Guru pun terpaksa pakai minyak wangi banyak tu sebab ramai suka menghidu. Dia kucup, kucup tanpa bunyi, jangan begitu. Jangan. Dan tak payah terbalik, penat tangan Tok Guru tu. Kalau 100 orang, Tok Guru pun nak tidur pun nanti kat tangan begitu. Bini pun tanya, kenapa bang tangan gitu? Tak tahulah, jalan sendiri. Kadang-kadang cium Tok Guru kiri kanan, tapi belakang-belakang mengata juga. Ingat, kalau para murabbi itu, dia bukan nak muridnya hormat dia seperti itu sampai sekali, tak. Saya lihat seorang guru itu, murabbi, dia pergi ke Jawa. Orang Jawa ni Masya Allah, hormatkan guru Masya Allah. Jadi pelajar seorang kiai ini di hidang air, tapi berjalan daripada dapur jalan kaki lah, jalan. Tapi dah dekat-dekat nanti dia berlutut jalan, berlutut. Syekh ni pun tengok, kenapa begini? Dia kata, Syekh, memang tempat kami adat macam ni. Kami ginilah, memang adat dia dah, budaya dulu pun macam tu juga. Hormatkan alim ulama sebagainya. Kata Syekh ni, bukankah dia ada kaki? Jalanlah. Tak ada. Tapi adat kami macam ni, Syekh. Ya akhirlah gitu. Itu. Tetapi kalau adab dah jadi adat budaya. Jadi akhirnya depan guru tu hormat, tapi dalam hati tu sakit, monotonta. Aku je kena, aku yang kena suruh dan sebagainya. Hilanglah berkat kita dengan ilmu guru tu. Baik. Jadi kalau kita tunduk tanpa alasan makruh, melainkan ada hajat. Kalau kita rokok tanpa niat nak menyembah, haram. Tetapi kalau sujud dengan niat haram dan niat nak menyembah, maka itunya rosak akidah. Macam orang nak di gangster. Kalau jadi gangster ni bukan siap sign borang, sign tu tak jadi. Ni gangster ni kalau setakat tulis tatu tak jadi juga. Belum gangster lagi tu. Sekarang banyak orang pakai tatu kan. Takkan gangster. Tak. Kena torih tangan tu. Ambil darah, campurkan dengan pengikut-pengikut yang baru ni. Tu minum ramai-ramai. Lepas tu kena pergi ke Tokong, batu ke apa semua, sembah situ pula. Bermakna dari segi hukum, kalau yang halal dikatakan haram, murtad. Kalau yang haram dikatakan halal, murtad. Sekarang makan babi, minum barak. Bagi dia harus boleh, maka dia tu murtad. Itu sebab apa? Sebab perbuatan. Sebab perbuatan. Walaupun begitu, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, yang bernama Ghafir, Ghaffar, Ghafur, mengampunkan dosa kecil, dosa besar, sama sengaja ataupun tidak, Allah boleh ampunkan. Kalau suatu kembali pekan jalan, murtad, maka Allah terima dia punya taubat dia. Benar dalam hadis disebutkan Allah mengampunkan semua sekali dosa-dosa besar, melainkan syirik, menyekutukan Allah. Tetapi tentang hadis ini, yang dikatakan tidak diampunkan melainkan syirik itu apa dia? Selagi mana tidak meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat, ya murtad dia.
kekal dalam neraka selama-lama. Tetapi kalau dia murtad, dia menyembah berhala, syirik jali, tetapi dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan juga. Dan dikatakan hadis tidak diampunkan dengan syirik itu selagi mana dia tidak bertaubat. Tapi kalau dah bertaubat, selesai, Allah ampunkan. Allah tu Maha Pemurah. Ya? Maha Pengampun. Dan ketika dia murtad dengan kerana apa? Kerana lafaz. Dan inilah ulama sebut banyaknya tak terbatas. Orang boleh murtad dengan lafaz saja, pertuturan. Contoh, jika seorang itu berkata, aku dalam dunia ni tak percaya pun dengan orang alim, dia tu murtad. Mungkin kesilapannya, namanya manusia kan, ustaz pun salah juga. Jadi ajak partner bisnes, tapi dalam jam-jam tu ustaz pun ada terikat hutang dengan ahlong. Dia dengar ahlong nak ugut dia semua, dia pun malam-malam pun dah cabut dari. Dia kawan partner pun call tak angkat, WhatsApp tak balas, pergi rumah tak ada orang dah. Jiran kata, ustaz ni dah 4 hari dah pindah, katanya balik kampung nak kerja menuai getah dia katanya. Iya ke? Itu kawan partner saya tu, bisnes saya ni. Dalam hati dia punyalah marah dengan ustaz tu, sampai kan dia pun dah merasakan kalau kawan kata, jomlah ada kuliah tu ustaz mengajar tu. Aku namanya orang alim dan dunia ni aku tak percaya dah. Dia tu murtad. Sebab apa murtad? Kerana termasuk orang alim itu juga Rasulullah SAW. Hati-hati. Seorang perempuan yang berada suami marah sangat dan diam-diam suaminya bernikah lagi. Kemudian kata, kalau awak boleh buat, saya pun boleh buat juga. Hati-hati perkataan tu. Boleh ke perempuan dalam satu masa 2 suami? Boleh? Tak boleh, makna mengharamkan yang halal. Begitu seorang tu mempermainkan, nampak budak-budak muda rajin solat. Kamu ni rajin betul solat muda kan? Boleh duit ke? Cuba kat sudah ada duit tak? Aku tak semayang ni pun duit banyak. Dia tu murtad. Mempersendakan azab neraka. Kita ni kalau buat jahat habis-habis berjahat. Kenapa? Kalau ada mafia nombor 1, kita lebih satu daripada dia. Kenapa? Kerana Allah apabila murka sangat-sangat, nanti Allah ambil kita cepat dalam neraka, terlebih cepat masuk ke syurga. Ketawa. Dia tu murtad. Ataupun meremehkan. Kamu semayang gadis-gadis muda-muda semayang ni, pernah nampak syurga ke? Sonok ke duduk syurga tu? Apa buktinya? Aku tak solat pun, rumah aku pun lift pun ada, kolam renang pun ada, bar pun ada, tempat gym pun ada. Itu mempersendakan nikmat syurga. Maka itu boleh jatuh ke murtad. Lafaz ni bahaya. Sebab itu jagalah lidah tu. Jangan bercakap melainkan yang baik-baik ataupun diam saja. Mana lebih mudah dan mana lebih payah? Bercakap ke diam? Diam lebih payah. Kalau kita duduk kat rumah kita dengan isteri kita ni, mana mudah? Nak diam ke nak cakap ke? Nak diam tu payah tu. Sebab itulah lelaki ramai mati dulu daripada perempuan. Sebab diam itulah. Diam mati suami itu. Menahan beban. Menahan beban. Tapi kalau diluahkan, sihat sikit. Baik. Itu murtad ya. Murtad dengan sebab i'tiqad, dengan perbuatan dan perkataan. Dan yang keempatnya, kelimanya, wal kafir harbi, kafir yang memang dalam hatinya berbuku nak berperang dengan Islam. Bukan kafir yang duduk bayar jizyah, tidak. Tetapi memang ada niat dia untuk berperang dengan Islam. Dan kalau kita berperang dengan orang kafir seperti ini, maka mati syahid. Syahid dunia. Adapun syahid akhirat bergantung pada niat. Kalaulah dia mati dalam medan pertempuran, niatnya kerana nak tinggalkan kalimah Allah, nak jaga agama, maka dia syahid dunia dan syahid akhirat. Tetapi kalau matinya itu kerana perjuangan itu untuk apa? Allowance, untuk dapatkan nama sebagai pendekar, pahlawan, syahid, gelaran itu, maka matinya itu dia syahid dunia tetapi bukan syahid akhirat. Syahid itu ada 3 syahid dunia akhirat, syahid dunia sahaja dan syahid akhirat sahaja. Syahid dunia akhirat orang yang bertempung dengan orang kafir ataupun buruk. Apa tu buruk? Buruk ni pemberontak dalam negara Islam.
Negara Islam yang adil pemerintahannya, ada pihak nak memberontak, orang Islam mesti memberontak. Maka kalau kita berperang dengan dia, askar-askar kerajaan mati syahid. Dan juga berperang dengan orang kafir nak tempur negara Islam, maka mati syahid apa? Syahid dunia. Kerana Allah, kerana semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, maka itu syahid akhirat. Dia syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia itu apa dia? Tidak dimandikan, malah dikapankan. Tidak disolatkan, malah ditanam. Nah, nanti di akhirat dibangkit daripada para syuhada, masuk syurga tanpa hisab. Itu syahid dunia, syahid akhirat. Yang kedua, syahid dunia saja. Dia berjuang, mati dalam pertempuran. Mati dalam pertempuran. Tetapi niat itu untuk dipanggil apa? Dipanggil pahlawan, pendekar, gelaran, enlaun dan sebagainya. Maka dia hanya di dunia nanti tidak dimandikan, hukum zahir kan, fiqh hukum zahir saja. Oh, mati syahid ni tidak dimandikan, malah dikafankan, tidak disolatkan, malah ditanam. Tapi di akhirat besok tak digulung daripada para syahid. Nah, dan yang ketiganya itu syahid akhirat. Syahid akhirat tu apa dia? Banyak, hampir 70, kita berkata 70 syahid akhirat. Antaranya mati ta'un. Apa sih matinya berkaitan dengan perut? Mati bersalin, mati beranak, ta'un dan sebagainya. Hatta mati tsunami, mati gempa bumi, ditindih dengan bangunan, nak pergi masjid, betul-betul pokok kelapa tu tombang waktu ribut-ribut tu, hentak dah kepala terus, pecah. Habis itu juga orang yang mati keren jatuh kat Masjidil Haram kan. Setengah orang pun orang luar memandang, apa ini kalau kontraktor macam ni memang kena buang lah, engineer semua kena buang ni. Tu nampak tu sampai menyebab kematian. Mungkin orang yang mati di Masjidil Haram itu kena keren tu, jatuh tu, dia pun minta mati di Mekah. Mati syahid. Mati terbakar, mati lemas. Hatta yang paling mudah dan kita boleh usahakan apa dia? Mati ketika menuntut ilmu. Walaupun waktu cuti tu Sabtu Ahad cuti. Main panah. Main panas, ada yang tak menentu main panah, galak sangat main panah, terpanah kawan dia sendiri. Mati syahid. Sebab dia dah tempoh belajar. Walaupun penuntut ilmu itu mati di atas katil tengah tidur. Makan nugget malam-malam, goreng-goreng lapar kan. Abi Umi tak ada, gubus masak mi, Maggi. Kenyang-kenyang, mati. Mati apa? Mati syahid akhirat. Untunglah kalau belajar. Kita orang awam ni macam mana nak mati seperti itu? Niatkan nak habiskan masa. Weekend saja ada jadualnya. Malam siang bekerja, malam dia ada jadualnya. Niat terus dapat hati kita untuk ilmu. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam mati syahid akhirat, mati dalam untuk ilmu. Begitu juga mati kerana keasyikan. Mati syahid akhirat juga. Apa dia? Asyik, rindu. Seorang murid mati kerinduan dengan guru telah meninggal. Terlampau rindu, bawa kepada murung, terus meninggal. Begitu juga suami meninggal, isteri pula teringat dia. Maklum daripada mula-mula nikah sampailah dah bercucu bercicit ni pun, kalau jalan ke pasar tani tu pegang tangan dia, senyum dia, lembut dia, sama-sama sakit. Seorang pegang tangan, pegang bakul, seorang lagi pegang tongkat. Kalau jatuh, dua-dua jatuh sekali. Sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Jadi si ayah meninggal, ibu ni tengok buka sedak almari, nampak kain pelekat ayah, nangis terus. Tak boleh tidur, melainkan ambil kain pelekat tu tidur sama-sama, baru boleh tidur. Pergi kat dapur pula, nampak parang kontot ayah tebas belakang rumah, nangis, nampak parang pun menangis. Pergi belakang rumah pula tu tengok, ada tong racun. Tong racun pun menangis juga. Pergi kat bangsa tu, nampak ada terselitnya pisau toreh. Tengok pisau toreh pun nangis juga. Akhirnya membawa pada murung, meninggal. Mati kerana rindu, cinta itu. Maka mati syahid akhirat juga. Kalau syahid akhiratnya, urusan jenazah macam mana? Urusan jenazah seperti biasa. Mandi, solat, tanam. Tetapi besok dibangkit daripada para syuhada. Baik, kafilah harbi wa kalbul uqur. Anjing ganaslah, anjing gila. Yang budak sekolah balik kejar-kejar tu.
Banyak kalau nampak ada anjing kejar, anjing duk hung gitu, jangan lari. Dia getak, kita getak balik. Faham? Bapak beranilah, kalau pun tak berani pun. Bapak berani. Tapi kalau kita lari, memang dia kejar. Justru itu jangan lari. Dia getak, kita getak balik. Kita getak balik. Bapak berani. Kalau begitu, takbir dia banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau anjing seperti ini boleh bunuh lah. Sunat bunuh. Sunat bunuh. Tetapi anjing yang amoy dia jaga tu, bulu cantik tu, tak boleh bunuh tu. Dan seterusnya wal khinzir. Khinzir ini babi. Ini pun sunat bunuh ni. Sunat bunuh. Tapi kalau yang khinzir yang dilesin tu jangan bunuh. Masuk lokap gitu nanti. Memang dibeli khas kan. Dapat lesin. Kalau ini anjing, babi minta air, dia nak air, jangan beri. Kalaulah nampak musim banjir, ada babi hutan tu nak berenang, kita nak tersampan, dia pun nak kejar kita, dia pun nak minta selamat juga. Kita pun ambil pendayung, tolong julukkan. Sunat bunuh. Sunat bunuh. Jadi rupa-rupanya tak sia-sia ciptakan apa sahaja makhluk. Allah ciptakan khinzir walaupun huduh macam mana pun najis mughalladhah, tetapi dapat pahala untuk kita apabila kita bunuh dia. Kalau kita kena najis mughalladhah, kita pun jadi satu ibadat menyucikan badan kita atau pakaian kita daripada najis tersebut dengan 7 kali air, 1 daripada air tanah. Dapat ibadat situ. Kalau ditanya kenapa pilih tanah? Kerana tanah itu adalah satu bahan untuk membunuh bakteria yang ada pada khinzir tersebut. Itu hikmah dia. Jadi 6 inilah yang dikatakan binatang yang tiada kehormatan. Kalau kita ada air cukup-cukup, dia ada air ni untuk berwuduk, maka gunakanlah air itu untuk berwuduk. Tetapi kalau ada lain 6 ini yang datang, contoh seperti gajah ke, zirafah ke, beruang ke, harimau sekalipun, minta air, beri air. Kita berwuduk, kita bertayamum. Faslun syurutu tayammumi 'asharatun. Fahamkan 10 syarat ini tentang syarat bertayamum. Ayyakuna biturab. Nampak? Di sini mazhab Syafi'i mesti dengan tanah. Maksud tanah sini debu tanah. Sama ada daripada tanah yang berketul seperti ini. Contoh tanah ketul ni, tuan-tuan tumbuk tanah tu. Tumbuk, lepas tu tuan ayak. Simpanlah dalam bekas-bekas. Kalau besok nanti, sewajarnya sepatutnya memang setiap rumah tu biar ada debu tanah. Dah ketuk, ayak, simpan dalam sapu tangan ke, dalam tin ke sebagainya, dan botol. Maka kalau nak bermusafir, bawa debu tanah. Kalau dah tahu dah sakit nak masuk hospital, maka bawa debu tanah. Sebab itu adalah satu keperluan nanti. Dia standby lah debu tanah tu sepatutnya di rumah, letak dia bawah bantal. Bawah katil ke apa, dalam mari ke. Sebab tanah tak basi kan. Dia tak basi, tak ada expired. Simpan saya debu tanah tu, nanti satu hari tu mungkin kita akan guna pakai. Kalau tak kita pun, mungkin kawan kita kata, aku ni masuk hospital macam nak semayang ni, debu tanah tu tak ada. Kita pun pergi hantar debu tanah tu, khidmat dengan kawan. Jadi di sisi mazhab Syafi'i mesti tanah, debu tanah. Wa ayyakuna turab tahiran. Hendaklah debu itu, tanah itu adalah suci dan bukan mustakmal. Kalau tanah diguna pakai, itu mustakmal. Kalau tanah yang ada najis, tanah yang bukan najis, dia mesti tanah yang suci. Wa alla yakuna mustakmalan, dan tidaklah dianya itu yang sudah diguna pakai. Tanah yang mustakmal. Wa alla yukhalidahu daqiqan wa nahwuhu, dan tidaklah tanah itu bercampur dengan tepung ataupun seumpama tepung, campur dengan kapur ke, campur dengan bedak ke. Dan seterusnya, wa ayyaqsidahu, dan hendaklah diqasadkan, diniatkan. Yakni menyengajakan, bukan tak sengaja. Memang kita tepuk tanah itu, bawa ke muka, memang nak bertayamum. Bukan tak sengaja. Contoh kita tidur, datang kawan kita buat main-main, tepuk tanah, dia pun sapu kita. Kita bangun, dari tanah dah. Niat tayamum tak jadi.
Hendaklah tanah ketika mana tepuk ke muka kita dengan sengaja, bukan tak sengaja. Ataupun kita jalan di tanah pasir, kalau tanah Arab dia, debu pun, kita pun tepi-tepi tanah, oh penuh debu ni. Tak ada pun niat nak bertayamum. Adakah dikira tayamum? Tak. Dia mesti disengajakan, bukan tak sengaja. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Hendaklah dia menyapu wajahnya dan dua tangannya dengan 2 kali tepuk. Bagi pelajar cuba lihat, jangan kata darab itu dengan makna pukul saja. Daraba ni, daraba yadribu ni ada banyak makna, sampai berbelas makna. Di sini bukan menepukul. Pernah saya teringat ketika mana almarhum Ustaz Muhammad Fadil Al-Yamani mengajar di Masjid Kampung Baru petang Sabtu lepas asar. Sebab orang Kuala Lumpur ni dulu Sabtu kan kerja separuh hari, jadi tak balik rumah sebab jam kan, duduk je kat Kuala Lumpur tu, tengah-tengah bandar tu. Jadi pernah seorang Pak Arab pun tanya, ya Syekh, dia kata yamsaha wajahu wa yadayhi bidarbatain hadha darab hadha. Adakah ini pukul? Memang Arab pun, kalau tak belajar Arab pun, tak belajar bahasa pun payah juga tu. Macam anak orang Melayu kita juga, cuba tanya, pergi tanak nasi, agak-agak dia buat apa kata? Sama ada tanak nasi, dia masak nasi ke ataupun tengok nasi. Kata bahasa Melayu pun kalau tak belajar pun tak faham. Serambi. Saya tanya pelajar saya, pernah tengok kelapa sawit? Tak pernah. Pohon getah? Tak tahu. Itu agak-agaknya kalau hantar kat hutan tu, lepas keluar tak dari hutan? Tak tahu. Ni kuih apa? Tak kenal. Dia bahasa Melayu pun banyak kita tak tahu. Bahasa Arab, orang Arab pun tak tahu juga. Disangkanya, Syekh, apa maksud di sini? Suruh pukul. Macam mana nak pukul ni? Tak, bukan pukul, maksudnya tepuk saja. Tepuk saja. Lekat di sini, tepuk pun tak macam pecah silat. Tak perlu begitu. Tepuk, lekatkan saja, angkat. Itulah maksud bidarbatain. Sapu wajah dan juga 2 tangan, dua tangan dengan 2 kali tepukan. Wa an yuzilal najasata awalan, dan hendaklah hilangkan najis terlebih dahulu. Hendaklah menyucikan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis pada badan kita, suci dulu, bersihkan dulu. Wa yajtahida fil qiblati qablah. Jam belakang tu betul. Cepat. Ya. Wa yazil najasata awalan wa yajtahida fil qiblati qablahu. Dan sebelum nak bertayamum itu kena berijtihad, cari arah kiblat dulu. Tak sah tayamum kalau tak tahu arah kiblat. Cari dulu arah kiblat. Cari macam mana pun, kalau kita berada di rumah orang, tanya tuan rumah. Takkan tuan rumah tak tahu arah kiblat. Kalau kita berada di hotel, tanyalah tu staf bawah tu, mana kiblatnya. Kalau kita berada di kampung orang, di tepi jalan, kita pun tanya orang kampung, tahan dia, mana kiblat pakcik. Kena tahu arah kiblat dulu. Paling tidak pun kita pakai kompas. Sekarang zaman canggih, kita pun ada handphone. Tapi handphone ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang tepatlah nak cari kiblat. Kadang-kadang kita pun ya lah, orang kata pusing-pusing buat 8, angka 8, buat dulu letak sana. Nanti buat sekali lagi, pusing-pusing letak sana. Sebab apa? Sebab handphone ini, apabila letak saja kat bumi, dia terganggu dengan graviti bumi itu. Sebab itu kadang-kadang ke sana, ke sini sikit, kita pun pening lah. Sah tak sah? Dia was pula semayang. Jadi kita ni, ini paling, pepatah Melayu kata apa? Kalau tidak ada rotan, akar pun jadilah. Kalau dia tak ada kompos yang komando masuk hutan begitu, tak apalah, handphone pun jadilah. Letak situ. Kalau kita pula berada kebetulan tepi pantai, nampak matahari tenggelam, itu waktu maghrib lah. Waktu subuh di sini mana? Kalau waktu maghrib pula tu di Nusantara, khusus di Malaysia, matahari jatuh belah barat sana, maka ke kanan sikit. Jangan betul-betul ikut matahari jatuh. Dan matahari itu pun sebenarnya, kalau naik daripada timur ke barat, jatuh belah sana sikit. Nanti
ada masa nanti dia terbesar sikit. Dia akan beralih tempat jatuh itu. Beralih. Jadi sebab itu kalau kita ukurkan bahawa kiblat kita ini jatuh matahari tak tepat tu. Sebab dia jatuh kan dia akan berpindah. Sepanjang tahun tu nanti mula ke sini. Sini. Dia akan berpindah. Itu tuan-tuan kena masuk dalam pengajian mufalat tu akan cerita bab seperti itu. Cari dulu ada kiblat dia. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhul waqti. Pastikan masuk waktu dulu. Kalau wuduk, kita wuduk pukul 12, kita guna untuk solat zuhur, sah. Tapi kalau tayamum tak sah. Masuk waktu dulu baru kita bertayamum. Wa tayammam likulli fardin, hendaklah kita bertayamum setiap kali fardu. Walaupun tak batal solat kita, wuduk kita tak batal, tayamum kita tak batal, tetapi untuk satu fardu satu tayamum. Kalau lepas sembahyang fardu zuhur nak sembahyang qada zuhur contohnya, ambil tayamum lagi. Kalau imam pula dia naik khutbah, kan itu fardu tu. Satu tayamum. Nanti turun daripada baca khutbah nanti, turun daripada mimbar, dia tayamum sekali lagi. Letaklah tanah debu tanah kat tepi sejadah dia, dia turun daripada mimbar, tayamum sekali lagi untuk apa? Untuk solat pula. Dia kaedah kita di sini perlu ingat setiap satu tayamum satu fardu saja boleh lakukan dengan beberapa sunat. Ada soalan? Dah maaf saya ada urusan sikit. Jadi kita punya pengajian kita sekadar hari ini kita berhenti dulu. Kita akan sambung minggu depan. Bulan Ramadan macam mana Ustaz? Ada ke Ramadan? Macam biasalah. Baik. Ada setengah tempat masuk Ramadan dia pun berhenti pengajian. Tapi rugilah sebab dalam Ramadan ni pahala sunat bagaikan fardu. Pahala amalan fardu bagaikan 70 kali fardu. Ada setengah kuliah masjid, kuliah subuh diberhentikan dengan alasan sebab kami nak buat tadarus. Rugilah tu. Sedangkan pengajian itu kalau terkait dengan fardu ain, fardu. Kan dia 70 kali fardu. Tapi kalau tadarus sunat, baru dapat satu fardu saja. Ada soalan? Saya. Ya. Dapat tahu. Bukan wajib. Tahu dulu pengetahuan kita tentang kiblat. Adab tak? Tak adab tak apa. Yang semayang tu yang kena hadap kiblat. Ya. Nak tahu. Makna nak tayamum ni tahu mana arah kiblat dulu. Cari arah kiblat. Lepas cari arah kiblat baru kita bertayamum. Soalan lain? Saya. Sebut saja masjid itu, apa saja tempat yang mana tanah yang diwakafkan dan diadakan sembahyang 5 waktu berjemaah, tujuan memang untuk dengan solat, maka itu hukum masjid. Walaupun namanya surau sekalipun. Apa tadi? Tanah wakaf dan juga memang tempat yang dijadikan sembahyang 5 waktu. Itu masjid. Walaupun nama surau sekalipun. Tetapi ada setengah-setengah surau, tanah bukan tanah wakaf. Seperti tanah Setenggan kan? Tanah Setenggan, Setting Garden, surau di musola, surau di RNR, di pejabat, tak diwakafkan. Jelas? Kalau kat sini ada buat surau sini kan? Tak apa, dia pun boleh masuk. Sebab itu bukan masjid. Masjid ni kalau tempat tu diwakafkan, dijadikan sembahyang 5 waktu berjemaah, walaupun tak ada Jumaat sekalipun. Kalau ada Jumaat, dipanggil masjid Jami'. Kalau tak ada Jumaat, masjid saja. Hatta kalau rumah kita sendiri pun, kita khususkan sejadah, bentang sejadah, paku 4 segi, niatkan, nak wakafkan tanah ini. Jadi masjid. Sebab memang sembahyang di situ. Maklumlah, suami pun dah tak ada, dulu suami teman. Dah duduk seorang-seorang ni, duduk seorang-seorang nak dapat juga pahala iktikaf. Nak ke masjid, tak kena juga. Kan? Jadi kita pun wakafkan tanah yang kita buat musola tempat kita, itu sembahyang 5 waktu, sampai mati ke situ. Cuma masalahnya kena beritahu anak-anak. Besok rumah ni tanah tu dijual, sebab apa? Ada tanah wakaf situ. Soalan lain? Yang pentingnya tahu dulu bahawa tanah tu wakaf.
Wakaf memang tempat nak dirikan solat berjemaah. Kalau wakaf kubur tak ada masalah. Kalau wakaf bangunan madrasah tak ada masalah. Duduk kat madrasah tak ada masalah. Tapi kalau tempat jadikan masjid, yang masjid itulah tanah wakaf dan dirikan solat berjemaah 5 waktu. Boleh dikatakan masjid. Kalau orang panggil surau macam mana? Tak, orang Melayu. Surau sebab bangunan kecil sikit. Papan atau rumbia. Itu panggil surau. Tapi kalau tanah dia wakaf kan masjid juga namanya. Macam surau-surau di kampung kan. Atuk-atuk moyang-moyang tu dia wakafkan tu. Sebab itu sekarang surau kat kampung tulis niat iktikaf. Betul, walaupun nama surau Al-Hijrah, tapi niat iktikaf. Sebab ukun masjid. Soalan lain? Ya? Ya? Baik, lihat, katakan tangan dia kena balut. Nah, sekarang muka boleh basuh tak? Boleh basuh, basuh muka dulu. Adapun tangan, sunat saya tertibkan kanan kiri, sunat saja, tertib kanan kiri. Katakan kena belah kiri, basuh belah kanan dulu. Kalau kena belah kanan, boleh basuh dengan mana boleh basuh dulu. Katakan balut kat sini basuh kat sini dulu. Itu basuh sini pula. Kemudian lap muka kita, lap tangan kita, kita tayamum pula. Tayamum untuk apa? Tempat yang ada balut sini. Lepas tayamum, sapu muka, sapu tangan, kita pun sapu kepala, teruskan wuduk semula. Kemudian kaki. Timbul soalan, nak qada ke tidak? Kita kata di sini wajib qada. Kerana apa wajib qada? Kerana air dilalukan itu tak kena pada kulit, tayamum pun tak kena pada kulit juga, cuma atas dia saja. Maka wajib qada. Di sisi mazhab Syafi'i. Benda ni boleh rujuk dalam kitab Idaman Penuntut. Cuba cari kitab Idaman Penuntut, buka dalam perkara-perkara yang seperti inilah disentuhkan tadi. Antara juga boleh dikatakan kita buat satu kesimpulan, semua balutan, tampalan, simen yang datang daripada hospital itu semua dia kena qada. Sebab sudah pasti orang yang nak simen tu dia tak akan ambil wuduk dulu. Dia kena bersuci dulu baru bersimen. Tapi kalau masalah simennya, patahnya kat sini, lukanya kat sini, tetapi balutnya lebih, pun kena qada juga nanti. Tempatnya masalah, tempat apabila berkaitan dengan itulah tempat wuduk juga tempat tayamum. Itu ada perincian. Nanti insya-Allah pada pengajian akan datang kita lebih rincikan lagi lah tentang ni. Soalan lain? Ya. Ya, duduk tak apa punggung? Angkat kaki sekejap. Bezakan antara mengantuk dan juga tidur. Mengantuk ini dengar tapi tak faham. Macam khutbah kan, dengar tapi tak faham. Isi tanya, apa khutbah Pak Imam tadi? Hebat Pak Imam, tak baca teks pun hari ni. Apa isinya bang? Memang dicincang habis-habis. Apa? Dekat dia lah, tapi kata apa? Entahlah. Itu mengantuk. Dengar tapi tak faham. Dengar kipas tak ada minyak, tapi dia melayang itu saja. Tapi kalau tidur sampai mendatangkan mimpi, sah tidur. Tapi kalau terangkan telap gitu sekejap, tak dikatakan tidur lagi. Tidur ni kalau lah timbul masalah pula. Kalau orang tidur, mula tidur begini, nak jatuh kan? Batal ke tak batal? Kita kata di sini, bila nak jatuh saja dia terjaga, tak batal. Tetapi kalau kepala dah hentak kat lantai, baru terjaga, batal. Ya. Soalan lain? InsyaAllah kita akan sambung pada pekan yang kita akan datang. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim innaka antal Allahumma la haqqan haqqan tibaa. Allahumma na'udzu bika min ilmin fa wal qalbi la yakhsha wa ilmin fa wa Allahumma faqihna fid din wa min rahmatika ya arhamin wa sallallahu ala alihi wa sallam alhamdulillah bis Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.